ada buah pelang duk gantung. Contoh, ada buah pelang. Contohlah, ada buah pelang tu begitu. Nak ambil tak ambil, dia fikir tak, duk tengok teringin. Tapi nak ambil, dia fikir pula, tak nak siapa. Boleh tak dia makan? Dia rasa tak. Bila rasa macam tu, tinggal ni. Contoh dia bagi. Baiknya. Kita ada satu-satu benda nak pakai, boleh pakai tak dia pakai. Dia rasa dudak-dudak. Nak pakai teringin, cincin contoh, nak pakai teringin. Tapi ustaz kata pakai cincin ni suasa mat dia buat perak. Dia kata tak boleh. Nak pakai dia rasa dudak-dudak. Masuk kedai makan tu, nak makan lebih tengok kelan tu. Nak makan rasa kita sedap, tengok hang masuk pun nampak macam, tengok baju hayak pun nampak dua macam. Baju pula dia rasa tak sedap, tapi rasa dengan Quran semua ada, tapi dia rasa tak sedap pula. Boleh. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, buat apa yang kamu rasa yakin, confident, dan pun yang tidak meragukan kamu. Itu kaedah nombor 2 bagi kita sebut kepada kita, sama-sama pakai buat insya-Allah. Tulis kat tepi tu, yakin buat. Was-was tinggal. Nah, itu kaedah yang simple kita nak pakai dalam kehidupan kita sajalah. Sebab tu saya pilih kitab ni sajalah. Saya nak ulas dari sudut rijal hadis dan sebagainya, dia jadi panjang. Kita faham itu sudah mudah sajalah. Ambil point. Yang ketiga. Sebelum nak masuk yang ketiga, saya nak kita tajuk sikit. Empat ni saya sebut dah, ni saya sebut di sini. Kita nak minta kalau boleh hajat bersilan. Zaman sekarang ni zaman fitnah dajjal. Zaman fitnah dajjal. Sebab bila satu daripada fitnah dajjal ni dia akan bawa benda tak betul jadi betul. Itu memang passion dajjal. Maklumat yang betul jadi palsu, maklumat palsu dilihat betul. Passion itu memang passion dajjal. Cuma hari ini saya nak sebut satu kata-kata yang boleh kita kongsi. Ulama mengatakan idza kunta naqilan fa'alika bitasahih. Nanti kita minta pegang semua. Idza kunta naqilan, jika kamu nak menapalkan, nak memindahkan satu-satu maklumat, fa'alika bitasahih. Pastikan ke atas kamu sahihkan dulu benda tersebut. Pastikan maklumat betul. Faham tak napal? Tak apa faham tak? Saya terima doa kita senang. Ulama mengatakan kalau kamu nak cakap satu-satu benda, nak ulas satu-satu benda, nak komen satu-satu benda, nak share satu-satu maklumat, nak kongsi dengan grup mana-mana maklumat yang kita dapat, fa'alika bitasahih. Pastikan maklumat yang kamu nak cakap, nak ulas, nak komen, nak share, nak kongsi tu, pastikan maklumat tu betul dulu. Baru hantar, baru share, baru cakap, baru komen. Kalau kata tak tahu, sabarkan. Boleh terima macam tu. Jangan macam mana. Kalau kata tak tahu maklumat tu betul tak betul, jangan cakap lagi. Jangan ulang. Ingat hari tu ada agama apa tu yang saya beli. Tadi kau hantar poster. Kalau ringgit Malaysia jatuh bulan 9, bulan September nanti Malaysia akan mingkrah. Ada tak? Dan berapa ramai masyarakat kita dapat poster tu dalam handset dia, dia sembang kedai kopi, dia ingat. Dia dapat dalam handset dia hantar dekat grup kawan-kawan. Ustaz mengajar bulan yang tu tak tahan. Bulan tuan-tuan, cerita kalau duit pun jatuh tuan-tuan, bulan 9 di Bengkrak, tu daim kata. Tak apalah bulan. Esok tu, main maklumat kata, poster tu palsu. Maknanya tu daim tak sebut pun ayat tu. Tak apalah palsu. Habis tu hak ulas kedai kopi dah, dia nak jalan. Ada share masuk kat grup orang lain je nak jalan. Ustaz ada ulas ni je nak jalan. Macam ulas tak ada bahaya. Oh bahaya tu kata zaman dajjal cukup bahaya, cukup bahaya. Ayat yang duk lagi lama dah hadisnya. Nabi kata siapa atajun nama muflih, siapa manusia paling bengkrak. Tak kita mengaji dah pakat tahu belaka. Sahabat kata hak ada duit bengkrak ya Rasulullah. Kan Nabi kata dah, hak bengkrak ni, hak duduk dalam dunia puluh buat amal ibadah, cantik semayang, puasa, zakat. Di hari kiamat semayang, puasa, zakat semua cantik. Kita terjemah dalam doa kita senang faham, hubungan dengan Tuhan macam ni.
Tapi dia pergi tu, waqad syatama hadha, waqad fahada, dia pergi tu dengan mengumpat orang, ngata ke orang, fitnah orang, ambil hak orang. Maknanya, bahasa mudah dia, hubungan dengan Tuhan cantik, hubungan dengan manusia, fail, gagal. Hari kiamat, pahala amalan baik yang dia buat tu, semua dia akan bagi dekat orang yang jadi mangsa. Hak ni kena kata, dia kena bagi pahala. Hak ni kena kutuk dengan dia bagi pahala. Yang ni kena maki dengan dia, boleh pahala. Hak ni kena fitnah dengan dia, tu tak tu, bagi kat pahala. Contoh. Dan habislah sekali sepakat bagi pahala, bagi habis. Last sekali ada seorang lagi pula main, nama dia Ustaz Fawad. Dia main, dia kata, dulu waktu saya duduk mengajar, tu kata saya gatal. Dia kata saya gatal. Masa tu kita nak bagi pahala kat dia, tak ada dah, habis dah. Pahala habis dah bagi kat orang. Last kali Ustaz Fawad tu kata, malah ni macam ni lah. Saya ni pun dosa banyak. Dah kamu ambil lah dosa saya. Masa tu kita kena ambil dosa. Last kali orang macam ni, pahala habis, dosa bertambah. Last kali Nabi sebut, thumma furiha finna. Last kali dilompat-limpak masuk dalam neraka. Dan salah satu daripada nak jadi bingkrang ni, salah satu lah riset lah. Hak tak kaji dulu maklumat itu dah betul. Sama macam isu hak Syekh Zainal Asri tu, sama. Nabi ada turun gunung Jerai, kapal Torik Museum, kayu dia tu ambil dekat Kepulauan Melayu kita ni, kapok baru ambil pada Ian. Berapa ramai orang dapat video pendek tu, dapat boleh tu. Dapat tu, cakap tu. Apa ustaz cakap macam ni, apa cakap benda sesat macam ni, mana ada Nabi agak turun gunung Jerai, sejarah dah sebut mana ada turun di Pulau Silang lah, turun Sri Lanka lah, apa lah. Orang boleh tu. Dia dalam keadaan yang pertama, dia tak rujuk daripada Syekh Zainal Asri, kenapa cakap macam tu. Ataupun paling kurang, carilah video penuh ada dulu macam mana. Sedangkan saya boleh sebut dalam masa belas saya sebut dah. Kalau kita tengok video penuh Syekh Zainal Asri tu, saya boleh kata macam ni. Apa dia kata tu? Betul. Dia berulah isu zikir dengan akal. Zikir dengan mulut sebut. Zikir dengan akal, maksudnya kita fikir kejadian Tuhan, fikir ciptaan-ciptaan Tuhan, buat kejadian tentang apa, buat kejadian Tuhan, buat kajian tentang apa yang Tuhan cipta, kaji tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Bila kita fikir, kita buat kajian ni, buat penyelidikan, dia akan menambahkan ketakwaan kita pada Tuhan. Dia ulah tajuk tu. Lah kali kan, lepas dia ulah tajuk tu, dia kata, tuan-tuan, contoh, saya dapat maklumat, ada orang beritahu Nabi ada turun gunung Jerai. Kapok baru itu ambil pada Ian. Kayu Torik Museum yang buka Sepanyol tu, kayu dia tu ambil dekat tanah Melayu kita. Kan hujung tu beliau sebut, beliau kata apa? Tuan-tuan kaji lah. Kalau tuan-tuan jumpa, beritahu saya pun nak tahu lah. Maknanya dia sebut isu Nabi Adam turun gunung Jerai dalam bentuk contoh. Bukan dia kata Nabi Adam turun gunung Jerai, dia buat contoh. Maknanya betul lah dia cakap. Tapi orang kita dia kandung sikit, dia potong segala tu sampai tak tu dia ulah. Kan bila ulah jadi fitnah. Jadi ulah dah ada nampak benar. Tu kata zaman dah tu pohon dia. Sama juga isu bayar taklik cerai tak tiga. Kita minta macam ni ya. Isu cerai saya tak kelapa kasar. Saya tak kelapa nak bela di parlimen kalau keren sikit tak kelapa. Cuma kita dah sebut macam ni. Apa salahnya kita serahkan urusan ini pada pihak yang berautoriti. Serahkan mahkamah, serahkan hakim, serahkan. Bagilah dia buat cara kes tu bagi selesai. Ataupun serahkan tutup guru tu ulas. Sebab tutup guru dia orang ajar ilmu. Kita ni orang awam macam saya bukan kira saya ni semua. Jadi kita orang awam biasa ni kalau kita tak tahu, sabar. Tunggu maklumat tu sampai dulu, tunggu sahihan maklumat tu dulu, tunggu keputusan dah keluar apa semua. Lepas tu nak cakap, silakan. Lagi mana kita tak tahu, sabar. Sebab saya jumpa belah belajar songki, belah tempat saya. Dia boleh cakap, dia kata ustaz, aku umum cerai dalam 3 ni memang confirm jatuh pula kan. Sejuk, tak apalah. Dia jadi hakim, dia jadi qadhi, tak apalah. Lepas tu dia kata pula ustaz, tu dia pun duduk sekali lelaki bini lah, tu kira duduk zina, tu dia.
Apa yang tanduk sangat sampai tahu? Sama saja. Itu isu Allah perlu anak ramai di pol-pol lain Allah lah. Hamba Allah yang bukan perlu dia tangkap gambar dekat dengan amai kan. Saya satu hari tak boleh bilang dia. Tak boleh jadi gambar tenang dah. Dia nak boleh tak wani dia kan. Bukan apa boleh jadi gambar tu betul. Tapi boleh jadi gambar tu ini. Pasal kita sembang dengan orang yang memang pakar dalam bidang komputer, dia kata Ustaz memang boleh edit Ustaz. Log boleh edit dahsyat-dahsyat Ustaz. Jadi kita yang tak dapat maklumat lagi sabar. Tapi kalau dah dapat maklumat, Ustaz, saya dapat maklumat. Macam mana dapat? Saya sendiri duduk depan dia yang tengah lemak pula saya. Oh. Memang betul dia perlu Ustaz. Masa tu ni baik. Masa dia perlu tu Ustaz, memang saya sendiri tengah lemak. Memang saya tengok tu, memang dia buat semua. Mana maklumat tu sahih. Ni baik. Tapi selagi mana tak dapat maklumat sama saja. Faham? Takutlah, takut. Zaman Dajjal takut semua. Lepas tu saya dengar kuliah tadi Al-Fadhil Ustaz Wajib cantik dia ulang dia cantik Ustaz Wajib Ahmad. Dia ulang isu surah Kahfi. Cantik dia. Antara benda yang dikongsi saja kita kongsi dalam hadis sebut. Dia kata sebab tu Nabi pesan suruh baca surah Kahfi banyak-banyak. Pokoknya surah Kahfi ni bila siapa yang amalkan 10 ayat awal, 10 ayat akhir, Allah akan bagi panduan dalam hati dia. Dia boleh beza mana betul, mana tak betul. Sebab dalam maklumat tak boleh beza betul dengan tak betul ni. Semua dia rojak semua sekali. Tapi siapa yang amal surah Kahfi, dia boleh beza mana maklumat betul, mana maklumat tak betul. Satu. Yang kedua, Allah akan bagi dalam hati manusia ni, bila orang tu bercakap, tak sama dengan hati perut dia. Mana kalau kata dia buat ucapan, dia kata tuan-tuan kita nak bawa Islam, tuan-tuan kita pun nak bawa Islam. Padahal hati dia bukan Islam pun. Hati dia nak ada orang kafir. Contoh. Tapi mulut dia kata tuan-tuan kita nak bawa Islam ke? Siapa yang amal surah Kahfi, Allah akan campak dalam hati orang tu, dia akan rasa meluat pada orang cakap. Dia rasa tak selesa dengan orang cakap. Tuhan akan bagi macam tu. Tupi penawar untuk fitnah Dajjal. Surah Kahfi. Lepas tu kita seru sekali lagi kalau boleh baca baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Hari-hari baca. Boleh tak? Minta maaf dalam mengajar bahasa ni kita melawak-lawak tu si Imam Awad. Kalau buat stream tu kita boleh no. Boleh no, insya-Allah no. Kami mengajar sama-sama. Yang kedua, baru satu ni kan, tak apalah ni sikit ya. Yang kedua sekalian, wa idza kunta muta'ayyan, kalau kamu nak mendakwa apa-apa, fa'alaika bidalil, pastikan bawa. Idza kunta muta'ayyan, kalau kamu nak mendakwa, dakwa ni bahasa kita luar ini tak faham. Kita tukar terus tuduh. Kalau kamu nak tuduh siapa-siapa, nak tuduh apa-apa, bawa bukti. Ayah duduk di kedai makan, budak susah tu main. Rasa dia minta sedekah. Rasa nak bagi. Rasa tak mau bagi, fa bi kalimatin thayyibatin, cakap elok kat dia. Tak maaf no, pakcik tak ada dia pecah. Tak maaf. Semua 50 kan. Tak apa cakap elok. Tapi abang 50 tu dia kecil. Tak mau bagi tak apa, cakap elok. Yang tak naknya apa? Cakap menyakit hati, yang tu tak mau. Ni ni main dia ni main minta sedekah, tem orang makan, tem ni lah nak kacau. Tu hati-hati tu, tak boleh. Ataupun yang kedua kita dah cakap, kita kata ni main minta sedekah ni sedikit lah. Bila kita sebut sedikit, mana kita tuduh dia tu. Tuduh dia, oh bukti. Dah kita tuduh dia. Ustaz saya ada bukti lah. Ustaz saya kok lah Ustaz. Kok tak kira. Mana boleh kan? Faham tu contoh saya buat tu. Setiap dalam benda tu. Orang duduk main lalu depan rumah kita kata untuk main tu jom masuk rumah orang. Apa tuduh begitu lah. Main tuduh, nak tuduh boleh, bawa bukti. Ustaz memang nampak macam nak pecah Ustaz. Dia bawa dengan peralatan, dengan motor semua, memang nak cukir tingkat. Betul ya?
Ni baru main cek kita, tuduh kan. Tak nak. Boleh-boleh tolong kan. Lepas ni nak cakap, pastikan betul dulu maklumat tersebut. Yang kedua, kalau nak tuduh siapa-siapa, bukti. Dua benda ni kita minta pakai dah. Sekali dengan Ustaz cakap, insyaAllah. Boleh no? InsyaAllah. Baik, sebut. Poin nombor 3. Dari dia duduk. Baik. Hadis yang ketiga, hari ni boleh kalau kita berhabis sampai habis boleh. Sampai pukul 6 boleh. Ya, sekian buku hadis itu. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Cantik hadis ni cukup cantik. Boleh pakai dalam kehidupan seharian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kita terjemah terus dalam logat kita bagi senang faham. Ayat itu kita tak faham, kita terjemah macam ni. Nabi kata tanda orang Islam tu orang Islam yang bagus. Tanda kata dia tu orang Islam yang bagus. Tanda kata dia bagus tu, sebahagian daripada tanda dia buat tak guli benda tak ada kena-mengena dengan akhirat dia. Senang terjemah macam tu. Dia buat tak guli benda tak ada manfaat untuk akhirat dia. Tak ada faedah untuk akhirat. Habis. Tak ada faedah apa. Tak ada menguntungkan akhirat dia buat tak pergi. Tapi yang memberi manfaat untuk akhirat dia ambil dulu. Itu orang Islam yang baik. Tapi kalau dia ambil dulu benda tak ada faedah ke akhirat dia, saya peduli sangat-sangat, ambil berat sangat-sangat sampai korbankan akhirat dia, ni orang Islam yang belum lagi baik. Contoh kita bagi jumpa-jumpa tu dah. Ayah-ayah yang ada di sini ada yang minat bersuka bola Chelsea. Contoh. Minta maaf bila saya bawa contoh yang semasa dia. Nah, kadang ada minat bersuka bola Chelsea. Nak minat bola Chelsea minat lah, tak apa. Tak minat tak apa. Tapi sampai satu tahap dia minat Chelsea, sampai satu tahap dia boleh duduk 3 jam di kedai kopi, duduk semak tajuk Chelsea. Tambah kenal semalam 3-1. Ambil cara kita pun kan, kalau kita bukan peminat Chelsea. Dia duduk di kedai 3 jam, dia boleh tajuk tu lah. Depa ni lah John Jerry lah minta mati semalam. Iwan Rubik pun solo, dia boleh ada. Contoh. 3 jam duduk habis masa sembang benda tu. Padahal sembang tajuk Chelsea tu bukan menguntungkan akhirat dia. Dengar kata Chelsea turun main Malaysia, dia sanggup tu simpan duit berapa, beli tiket perdekas di sana. Padahal dia pergi tengok Chelsea tu bukan menguntungkan akhirat dia. Takat minat tak apalah, ni sampai duk habis masa, habis tenaga, habis wang ringgit untuk benda tak ada manfaat untuk akhirat dia. Celah-celah tu pula dia pergi pejabat, kawan-kawan duk beli dia. Malam kena 3 biji, Moribo ke bagi dia, Moribo ke bagi strategi. Dia boleh berkeli dengan kawan dia pasal tajuk tu. Bila dia ambil beli benda tak ada manfaat untuk akhirat dia belum lagi orang Islam. Faham tak contoh saya bagi? Lepas tu hari ni kita cek balik hidup kita seharian, kita ambil beli benda apa. Ibu-ibu di belakang, kalau sampai hari ni ibu duk ambil beli lagi, semua pasal raya belah apa kepala batas di Sungai Tani ni, mana ada sale duk sembang hari-hari sembang tajuk sale. Contoh, hari-hari duk sembang tajuk drama, jumpa petang-petang lepas jumpa pokok belang duk sembang tajuk drama tu. Semalam tengok Zahra, ulah Zahra. Tengok Samarinda, ulah Samarinda. Tengok eksperimen cinta Abang Sadu. Saya pun dah lah tengok bini Salih Bukhari, dah tengok orang semalam. Oh ni cerita Abang Sadu, Farid Ahmad. Kita tengok ya Allah bagus. Saya seorang lah tengok nampak saya. Dia tengok cerita tetap. Alah setakat nak tengok ni dah duduk tadi ulang. Lepas tu duduk tengkap lah. Ibu-ibu di belakang, jiran kita beli sofa baru. Ada manfaat untuk akhirat kita? Ada faedah tak kita bersembang tadi sofa baru jiran kita? Ada faedah? Tak ada. Tak ada. Lepas ni terus bersembang. Ayah-ayah yang duduk di sini, duduk di masjid, anak-anak muda tak main masjid. Kita duduk sembang tajuk anak muda tak main masjid, macam mana nak main masjid. Bincang tajuk tu ada manfaat untuk akhirat? Ada sembang.
Kami buat program untuk masjid Ustaz. Pasal apa? Nak cari orang di masjid. Kami bincang tajuk tu, kami buat program tu. Ada manfaat untuk akhirat tak ada? Ada orang, ada buat. Tapi kalau benda tak ada manfaat untuk akhirat, kita minta pakai tinggal di sini. Takat sikit-sikit tu tak apa lah. Ni sampai tumpu sangat, akhirat diabaikan saya. Boleh kono? Jadi tulis kat tepi tu. Nombor 3, tulis tepi tu. Tanda orang Islam baik, buat tak buli benda tak kena-kena. Senang. Saya ingat satu hadis yang saya nak cetik tu. Nabi Allah Akbar. Hadis tu ada dalam kitab ni tapi saya tak ingat apa sebab berapa saja. Cerita pasal sahabat. Sahabat dia pergi jumpa Nabi. Dia duk cerita pasal kawan ni. Sahabat ni duk pergi jumpa Nabi, dia duk cerita pasal kekurangan sahabat lain. Dia cerita pasal, ya Rasulullah ni sahabat kita ni macam ni. Nabi bila dengar kata-kata sahabat duk cerita ni, Nabi kata kat sahabat ni, Nabi kata cukup lah, tak payah cerita, pergi boleh lah. Nabi kata tak usah cerita, tu senang terjemah. Nabi kata jangan cerita kat aku benda-benda macam ni. Nabi kata wa inni uhibbu an akhruja wa ana salim sadri. Nabi kata aku suka kalau aku keluar daripada rumah jumpa orang ramai, hati aku lapang. Hati lapang. Contoh macam ni lah, saya buat contoh mudah macam ni. Ayah-ayah kalau kata duduk di masjid baca surah, ayah-ayah duduk nak cerita kata ustaz bawa contohlah, ustaz bawa tu gadai. Contoh lah. Dia keluar nak nikah tiga. Contoh. Dan nak buat contoh wali tak orang terasa buat contoh sendiri senang. Dia keluar nak nikah tiga, kata lah apa. Dia mengajak pun dia pergi ke nak darah tempat ngaji. Contoh. Kalau benda betul tak betul nombor 2 ni. Tapi bila ayah-ayah dengar cerita macam tu, hati kita semua. Hati kita tak semua. Bila saya main mengajar depan macam ni, ayah-ayah mengaji juga tapi dalam hati kita dia sembang pandai. Dia bukan main mengajar suruh. Nak tengok nak ada orang. Nampak? Kan hati jadi tak lapang tu, hati jadi sempit. Sebab tu baginda ajak kepada kita, kalau ada orang main cerita keburukan kita, bukan ada faedah apa tu tak apa. Nabi kata kalau boleh, larikan diri. Tak suruh layan, tak suruh dengar. Bila kita tak dengar benda macam tu, kita jumpa siapa-siapa pun, hati lapang. Main ngaji tadi pun, hati lapang. Betul tak? Dia tak fikir apa-apa, dia tak tahu apa. Lapang. Contohlah, rasa tak faham. Cuba kalau orang cerita kata Ustaz Fitri, contoh. Orang cerita sekian kes. Cerita tu tersebar. Contohlah, sedangkan benda ni tak betul pun. Cerita apa tu? Ayah-ayah main jumpa Ustaz Fitri, dia tak semua. Kenapa dia jadi macam nak? Dia jadi tak semua. Sebab kita tahu satu-satu benda. Betul tak tentu gitu. Tapi hati jadi tak semua. Sebab tu kita ambil satu pendirian hari ni, benda tak ada kena-mengena dengan akhirat kita, apa tak tulis lah. Senang. Hati pula. Boleh no? Selesai. 3. Yang keempat. Masa 4 saja. 4 pun tak apa no. Dia mengaji tajuk macam ni. Dia tak ada mengaji. Sebab satu daripada bala yang Allah bagi pada orang berilmu, selain daripada lupa. Selain daripada lupa, bala orang berilmu, dia mengaji, dia tak boleh buat. Itu bala. Dia mengaji, dia tak boleh buat. Sebab itu hari ini, walaupun kita mengaji sikit tak apa, yang penting buat. Abu Madian Al-Rauf, wali kutub, pengarang kitab Hikam Abu Madian, dia pergi mengaji di bandar dia keluar daripada kampung main ke bandar, dia mengaji satu ilmu, dapat satu ilmu, balik buat dulu. Selesai beramal dengan ilmu yang pertama, dia perderah main ke masjid pula mengaji ilmu yang kedua, balik amal dulu. Baulkan. Sebab tu hari ni tak apa kita mengaji sikit pun tak apa lah. Yang penting balik buat dulu mengaji tadi. Yang pertama tadi kita mengaji nak buat satu amalan, niat. Allah buat satu dulu. Yang kedua, benda hak rasa tak sedap hati, tinggal buang. Nombor 3, benda hak tak ada kena-mengena dengan akhirat kita, buat tak boleh kita. 3. Boleh ke no? InsyaAllah yang keempat, yang terakhir, nikah mumpat. Yang orang kata. Baik. Hadis yang keempat, kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah. Baginda menyatakan tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tak mula dengan bismillah, tak sebut nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya. Percuma jadinya tu tulis buat kurungan atas dia, tulis hilang berkat. Hilang barakah, hilang berkat lah namanya.
Maknanya mana-mana orang yang mana daripada bangun pagi sampai tidur balik, dia bangun pagi, dia buat satu kerja tu, dia baca bismillah, insya-Allah pekerjaan tu akan jadi berkat. Hasil pekerjaan tu pun berkat. Kalau dia bangun daripada awal pagi sampai tidur balik, bismillah pun tak baca, kerja hak dia buat tu tak berkat, hasilnya pun tak berkat. Saya bagi contoh macam ni. Ayah-ayah yang ada di sini keluar pergi kerja, masa nak keluar tu baca bismillah. Saya bagi dah ajak kita akan keluar rumah kan. Bismillah, amantu billah wa atasaltu ala Allah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal, atilla aw udal, azlim aw uzlam, ajhil aw yujhil 'alayya. Kita bagi dah ajak kita keluar rumah baca tu. Bila kita keluar baca tu, bismillah kita sebut di awal tadi, insya-Allah keluar pergi kerja tu berkat insya-Allah. Dan gaji yang kita dapat hari tersebut pun insya-Allah jadi berkat. Balik bagi anak bini makan, anak bini akan jadi baik. Itu maksud berkat. Tapi kalau kata keluar kerja, bismillah tak baca, apa pun tak baca, jadi kerja kita buat hari itu hilang berkat. Bila hilang berkat, hasil yang dapat hari itu pun tak berkat. Anak kita makan duit gaji tersebut, bini kita makan, dia tak boleh nak merapatkan diri mereka kepada Tuhan. Dia tak boleh nak jadi baik. Itu senang saja. Itu ya. Ibu-ibu di belakang masak. Kalau ibu masak, masa nak masak, bismillahirrahmanirrahim, mau masak, buat nasi goreng apa, insya-Allah nasi goreng itu insya-Allah barakah. Sebab sebut nama Allah. Dan bila anak makan, suami makan, siapa pun makan, insya-Allah depa rajin buat ibadah. Sebab makanan itu berkat, hasilnya pun akan jadi berkat. Tapi kalau makan tak baca bismillah, masak tak baca bismillah, apa tak baca, oh basuh siang bawang tak baca bismillah, cuci ikan apa tak baca, oh. Jadi hasil yang kita buat takut hilang barakah. Jadi bila orang makan, siapa makan pun dia jadi malas nak buat. Contoh ni mungkin potong sama. Kan orang lelaki bila dia kahwin, dia nak bersama dengan isteri dia kan kena baca bismillah. Siapa baca bismillah? Tapi benda simple ni. Tak baca bismillah tak boleh. Pokoknya bila baca bismillah, kalau kata malam tersebut berlaku persenyawaan ataupun lekatlah, istilah kita lekat. Kalau lekat malam tu, insya-Allah anak yang lahir akan jadi baik insya-Allah. Barakah baca bismillah di awal. Tapi kalau malam tu bismillah pula dia barak terus contoh. Dia tak fikir apa saja, dia kira jalan terus. Tak kuat sama ya, perbuatan tu sama ya. Takdir Allah malam tu lekat. Bila lekat, barakah tu hilang. Nanti bila anak tu lahir, anak tu hilang barakah. Kalau contoh dia begitu, benar sih betul. Betul ada satu kisah sebagai betul Uzailan. Cerita ni saya baca ni, tapi lam ajid lahu aslan. Saya pinjam kata-kata Syekh Dr. Rafi Ibrahim Abang Muhammad Al-Hafiz Al-Iraqi. Ada seorang makcik dia hidup dia terus baca bismillah. Buat apa pun bismillah. Dia duduk dalam rumah ni nak angkat jawab bismillahirrahmanirrahim. 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 Kira hidup baca bismillah. Jalan pergi dapur, bismillah. Angkat sudut, baca bismillah. Masuk, semua bismillah. Sampai laki dia ni, orang Penang lemah tu. Laki ni lemah tu, semua kira bismillah. Akhirnya bila sampai satu tahap macam tu, akhirnya laki-laki ni dia geram sangat tak bini. Akhirnya dia uji isteri dia sendiri. Dia bagi rantai ataupun cincin kepada isteri dia. Dia kata ni, aku nak bagi kepada kamu rumah ni, cincin ni kamu simpan, lepas minggu aku nak balik. Bini dia pun percaya cakap suami, ambil cincin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pergi dalam almari, buka almari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah sana. Lemah lagi, lemah. Akhirnya bila jadi macam tu, bila isteri tu simpan, suami tu tengok. Suami pergi buka almari tersebut, ambil cincin tu, kempak bulan lagi. Saya mengenak. Lepas minggu, dia minta ambil.
Dia kata, orang main cincin yang aku suruh kamu simpan. Bini dia pun percaya, cakap suami, ambil kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dekat almari, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Seluk tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia seluk dalam tu. Dia ambil cincin, bagi kat suami dia. Cincin ada baik dalam baik.